Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini, kita akan membincangkan tentang top 5 episod Shin Ran Moment, iaitu Shinichi dan Ran Moment. Yalah, sebab sebelum ni saya pernah buat pasal Koai Moment dan adalah peminat-peminat Shin Ran yang komen kat situ yang minta untuk saya hasilkan video tentang Shin Ran Moment. So, dalam video kali ini kita akan membincangkan tentang 5 episod menarik Shin Ran Moment. Tapi sebelum memulakan perbincangan kita pada hari ini, kepada mereka yang baru pertama kali sampai ke YouTube channel Zahir Asna, jangan lupa untuk menekan butang subscribe di bawah, dan kepada mereka yang dah lama subscribe, terima kasih saya ucapkan. YouTube channel Zahir Asna sedang menuju ke arah 10k subscribers dalam masa yang terdekat, dan impian ini hanya akan jadi kenyataan dengan izin daripada Allah SWT dan dengan bantuan daripada anda semua. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita memulakan perbincangan kita pada hari ini. Nombor 1, top 5 Shin Ran Moment episod yang pertama adalah dalam episod yang pertama. Betul, korang tak salah dengar. Memang saya ulang episod pertama 2 kali. Iaitu momen yang pertama ini adalah dalam episod 1, di mana pada permulaan episod ini kita dapat tengok masa itu Shinichi pun belum berubah jadi Konen Edogawa lagi. Dan setelah menyelesaikan kes bersama-sama dengan Inspektor Megure, pada keesokan harinya Shinichi telah bersama-sama dengan Ran Maori untuk menuju ke sekolah mereka. Dan masa ni antara Shin Ran Moment yang menarik dah bagi saya, iaitu dalam perjalanan menuju ke sekolah tu, Ran mula-mula jumpa dengan Shinichi. Masa mula-mula watak Ran Maori diperkenalkan kepada kita semua. Dia tanya kat Shinichi, apa masalah Shinichi ni gelak sorang-sorang macam orang bodoh kan. Kemudian Shinichi pun katalah dekat Ran yang dia saja je gelak sebab ramai orang yang minat dia masa tu. Yelah, mana taknya Shinichi ni kan merupakan seorang detektif high school yang terkenal. Kemudian dia pun tanya dekat Ran Maori, apa masalah Ran Maori, nampak macam marah ke macam tu kan. Kemudian Ran Maori bagi tahu yang dia sebenarnya tak adalah nak marah pun, tapi cuma sejak kebelakangan ni disebabkan oleh seorang detektif ni, ayah dia punya pekerjaan agak sedikit menurun lah. Memandangkan ayah dia yang merupakan Kogoro Maori juga merupakan seorang detektif, dan dia kata dia agak kurang selesa lah dengan benda tu kan. Kemudian Shinichi Kudo ni selamba je dia pergi cakap apa. Dia kata, kalau macam tu bukan salah dia lah. Nak buat macam mana? Dah ayah dia tu kurang hebat sikit kan. Jadi ramai orang yang lebih suka kat Shinichi Kudo. Ran Maori pun masa tu dia terus tumbuk tiang api yang ada dekat sebelah Shinichi Kudo sampai retak tiang api tu. Kemudian sambil-sambil itu dia kata kat Shinichi Kudo, tak apa, dia tak marah pun. Kemudian mereka pun terus berjalan menuju ke sekolah bersama-sama. Dalam perjalanan nak ke sekolah tu pula, tiba-tiba ada sebiji bola telah sampai ke kaki Shinichi Kudo. Dan Shinichi Kudo pun tanpa melengahkan masa terus menyepak bola tersebut dengan sangat-sangat kuat dan sangat-sangat hebat lah sepakan dia tu kan. Kemudian Ran Maori pun cakap dekat Shinichi Kudo, kalaulah dulu awak tak keluar daripada pasukan bola sepak sekolah kita, mungkin sekarang awak merupakan hero ataupun pemain utama dalam kelab bola sepak tersebut. Tapi Shinichi Kudo kata dia main bola saja suka-suka je, bukannya nak jadikan sebagai satu career pun. Lagipun dia main bola tu sebagai senaman untuk dia punya minda je, macam mana Sherlock Holmes. Dia cakap macam tu dekat Ran Maori kan. Kemudian dia pun bagi tahulah Ran Maori yang dia nak menjadi seorang detektif macam Sherlock Holmes. Dia pun kata kat Ran Maori, jadi detektif ni best sebenarnya. Ramai orang minat kat kita. Lepas tu Ran Maori kata, yelah ramailah peminat. Peminat yang ramai pun peminat perempuan je semua. Tak boleh ke kalau awak cuba serius dengan seorang perempuan je? Lepas tu Shinichi Kudo yang dengar kata-kata tersebut daripada mulut Ran Maori terus macam serius dengan seorang perempuan. Dia pun tengok kat Ran Maori sambil muka dia blushing, pipi dia jadi warna merah macam tu kan. Lepas tu Ran pun tanya kat dia, apa tengok-tengok? Macam tu lah. Lepas tu Ran pun ingatkan dia tentang janji mereka untuk pergi ke taman tema bersama-sama. So mereka pun pergilah ke Tropical Land bersama-sama. Dan dekat Tropical Land ni pun antara Shin Ran Moment yang menarik juga, di mana Ran ada satu masa tu dia pernah macam merajuk lah. Dia bagi tahu kat Shinichi Kudo yang tak boleh ke kalau dia dapat keluar sehari je dengan Shinichi Kudo yang biasa dan bukan seorang detektif nerd. Kemudian Shinichi Kudo pun menyelesaikan kes dalam episod tersebut, dan kita dapat tengok lepas kes kematian itu dah habis, Ran Maori menangis sebab rasa takut lah, sebab dia tak biasa dengan kes-kes macam tu kan. Kemudian Shinichi Kudo pun kata kat dia, alah relax lah, ni benda biasa kot. Kita akan lalui benda macam ni banyak kali lagi lepas ni. Lepas tu Ran Maori pun kata, apa benda macam ni biasa, ni luar biasa ni kan. Tapi ternyata apa yang
Shinichi Kudo cakap tu betul-betul jadi lah. Sehingga kan lepas pada Shinichi Kudo jadi konen, kat mana-mana diorang pergi pun sentiasa ada kes. So lepas pada tu, bila Shinichi Kudo ternampak vodka, dia pun kata dekat Ran yang dia nak pergi buat satu benda dan suruh Ran balik dulu dan dia akan menyusul kemudian. Lepas tu Ran Maori kita dapat tengok ada satu scene mengatakan bahawa dia tak tahu kenapa, tapi pada saat dan ketika itu dia merasakan yang dia tidak akan lagi berjumpa Shinichi Kudo untuk satu jangka masa yang lama. So itulah momen yang pertama dalam episod yang pertama tentang Shinran Moment. Momen yang kedua untuk Shinran Moment pula adalah dalam episod yang ke-190 dan 191, iaitu episod yang bertajuk The Desperate Revival. Yang mana kita dapat tengok dalam episod 190 ada satu pementasan teater telah pun berlangsung di Tetan Elementary High School yang diadakan oleh Ran Maori dan juga rakan-rakan dia lah. Dan Ran Maori merupakan salah seorang pelakon dalam teater tersebut. Lepas tu sepatutnya dalam episod 190 ni yang berlakon bersama-sama dengan Ran Maori sebagai watak utama yang menjadi satria memakai topeng adalah Araide Sensei sepatutnya. Tapi dalam episod 190 kita dapat tengok yang watak tersebut telah pun memeluk Ran Maori dan dalam episod yang sama juga dia telah cuba untuk mencium Ran Maori hingga Kogoro Maori yang tengok pementasan teater tu pun rasa macam budak ni buat apa kat anak aku kan. Tapi rupa-rupanya dalam episod yang ke-191 baru kita tahu bahawa satria yang memakai topeng tersebut sebenarnya adalah Shinichi Kudo. So antara favourite moment saya adalah dalam episod yang ke-190 tu lah. Masa dia cuba untuk peluk Ran Maori dan cuba untuk mencium Ran Maori, walaupun itu hanyalah sekadar satu lakonan sahaja dalam babak teater tersebut. Tapi watak tu antara watak yang special lah bagi saya antara Shinran ni. Yelah lagipun Shinichi Kudo ni nak dapat balik bentuk tubuh asal dia tu bukannya selalu kan. Cumanya dalam episod ni dia telah mendapat bentuk dia sebagai Shinichi Kudo apabila dia telah mengambil antidot kepada pil APTX 4869 yang diberikan oleh Haibara kepada Shinichi Kudo sendiri. So sebab itulah dia boleh balik kepada bentuk Shinichi Kudo tu dan berlakon dalam pementasan teater tersebut. So yang kedua, momen Shinran adalah dalam episod yang ke-190 dan 191. Yang ketiga, momen Shinran pula adalah dalam episod yang ke-288, iaitu dalam Shinichi Kudo New York Case. Yang mana dalam momen kali ini bukanlah momen yang romantik ataupun momen-momen percintaan macam dalam momen yang sebelum ni dekat teater tu. Tapi dalam momen kali ni yang menyebabkan saya suka momen Shinran pada kali ni adalah disebabkan oleh momen di mana Ran Maori dan Shinichi Kudo telah pun menyelamatkan seorang pembunuh bersiri yang hampir jatuh daripada balkoni satu bangunan. Yang mana kalau pembunuh bersiri tu jatuh, memang dia akan cedera teruk ataupun dia akan mati. Tapi Ran Maori dan juga Shinichi Kudo telah pun menyelamatkan pembunuh bersiri tersebut tanpa membazirkan sebarang masa. Diorang tak melengahkan keadaan apabila pembunuh bersiri tu nak jatuh. Walaupun pembunuh bersiri tu seorang yang jahat, dia tetap menyelamatkan pembunuh bersiri tersebut. Dan antara sebab kenapa saya suka momen ni adalah disebabkan oleh momen ni lah yang telah pun menyelamatkan Shinichi Kudo sebagai Konen Edogawa sehingga ke hari ini. Dan momen ni lah juga yang telah menyebabkan Vermouth sangat-sangat sayang dengan Shinichi Kudo dan juga Ran Maori. Dan momen ni lah juga merupakan sebab kenapa Vermouth menyembunyikan identiti Konen Edogawa sebagai Shinichi Kudo. So kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut kenapa Vermouth menyembunyikan identiti Konen Edogawa sebagai Shinichi Kudo, korang boleh cek dekat dalam video ni. Saya dah pernah bincangkan dalam video ni. Dan momen ni juga sangat-sangat menarik apabila pembunuh bersiri tersebut telah mempertanyakan kepada Shinichi Kudo, kenapa Shinichi Kudo menyelamatkan nyawa seorang pembunuh bersiri ni kan. Kemudian Shinichi Kudo mengatakan bahawa untuk menyelamatkan nyawa seseorang tidak ada sebarang alasan yang logik yang diperlukan. Tidak seperti untuk membunuh seseorang mestilah mempunyai alasan. Tapi untuk menyelamatkan nyawa seseorang, cukuplah mempunyai satu perasaan, orang kata, kesian antara satu sama lain dan perasaan untuk menyelamatkan antara satu sama lain. So memang momen ni sangat-sangat epik. Kemudian disebabkan oleh hujan, Ran Maori pun jatuh pingsan sebab dia punya suhu badan panas. Dan Shinichi Kudo pun telah menggendong Ran Maori, diangkat dan dia pun bawa turun daripada tangga itu. Kemudian pembunuh bersiri itu cuba untuk tembak mereka berdua, tapi Shinichi Kudo dengan sangat-sangat bergaya mengatakan bahawa tak payah susah-susah nak tembak kita orang. Memandangkan kau sekarang dalam keadaan yang cedera, maka aku tahu yang polis sebenarnya ada dalam keadaan berdekatan dan kau sedang melarikan diri daripada polis. Kalau kau tembak kita orang tanpa silencer, polis akan dengar bunyi letupan pistol tu dan polis akan datang tangkap kau. Jadi untuk masa ni Shinichi Kudo kata,
aku akan lepaskan kau. Tapi kalau kita jumpa lain kali, aku akan tangkap kau. Kemudian Shinichi Kudo dan Ran pun berlalu pergi daripada tempat tersebut. Momen yang keempat pula adalah dalam episod yang ke-617 dan 621. Yang mana dalam episod 617 dan 621 ini adalah momen di mana Shinichi Kudo sendiri telah pun confess perasaan dia terhadap Ran Mauri, ataupun dalam erti kata lain, dia telah pun meluahkan perasaan dia terhadap Ran Mauri, yang mana Ran Mauri ni merupakan seorang perempuan yang dia cintai dan dia sayangi. So benda ni telah pun berlaku dekat London, betul-betul di depan Big Ben, iaitu satu tempat yang sangat-sangat orang kata epic lah untuk meluahkan perasaan kepada seseorang. Dan momen ni telah berlaku dalam episod yang ke-617 dan 621. Dan pasal momen Shinichi Kudo confess to Ran Mauri ni pun saya dah buat dengan lebih terperinci, saya dah terangkan dalam video ni. So kalau korang berminat untuk tahu, lepas habis tengok video ni, korang boleh check lah video Shinichi Kudo confess to Ran Mauri, yang mana Shinichi Kudo telah meluahkan perasaan dia kepada Ran Mauri lepas Ran Mauri menangis disebabkan oleh kecewa lah dengan Shinichi Kudo yang sentiasa melarikan diri daripada dia, dan disebabkan oleh Ran rasa yang dia seorang je yang bersungguh-sungguh, maka akhirnya Shinichi Kudo telah pun confess kepada Ran Mauri. Dan memang tak dapat dinafikan bagi peminat Shin, Ran ataupun Shinichi and Ran ni, momen Shinichi Kudo confess kepada Ran ni memang merupakan antara momen yang sangat-sangat menarik. Dan yang terakhir, iaitu momen yang kelima pula, adalah dalam episod yang ke-927 sehingga 928. Yang mana dalam episod 927 sehingga 928 ni, sekali lagi Shinichi Kudo telah pun kembali ke bentuk asal dia untuk menyertai satu lawatan yang diadakan oleh Titan Elementary High School bersama-sama dengan budak sekolah tersebut, iaitu Ran Mauri, Masumi Sera dan beberapa orang kawan dia lain lah, termasuklah juga Sonoko. Dan dekat Kiyomizu Butai Temple tu lah di mana telah berlakunya satu keadaan yang mana disebabkan oleh perasaan cemburu Shinichi Kudo kepada seorang yang bernama Okita Soshi, maka akhirnya dia telah pun bertanyakan kepada Ran Mauri apakah sebenarnya perasaan Ran Mauri terhadap dirinya sendiri, dan apakah jawapan Ran Mauri terhadap dia punya confess yang telah dilakukan di London. Kemudiannya Ran Mauri telah pun memberi jawapan kepada Shinichi Kudo dengan memberi isyarat, iaitu dia telah pun menarik Shinichi Kudo semakin dekat ke arah dia. Dia tarik tali leher ataupun necktie Shinichi Kudo tu, kemudian memberi satu ciuman di pipi Shinichi Kudo sebagai tanda bahawa dia menerima Shinichi Kudo sebagai dia punya kekasih hati ataupun sebagai dia punya teman lelaki. Dan sekali lagi, kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut dan lebih terperinci tentang jawapan Ran Mauri terhadap confess Shinichi Kudo ni, korang boleh check juga dalam video ni, sebab saya dah hasilkan satu video yang menceritakan tentang momen tersebut dengan lebih terperinci. So saya malas nak ulang banyak kali lah kan, sebab mungkin ada antara korang yang dah tengok pasal benda tu, so mungkin juga yang belum tengok. Jadi kalau yang dah tengok tu takkan nak dengar sekali lagi. Bagi yang belum tengok pula, kalau korang nak dengar dengan lebih lanjut, korang boleh tengok dalam video ni. So itulah top 5 Shinran moment yang saya dapat kongsikan kepada korang dalam video kita pada hari ini. Mungkin ini akan jadi video part 1 dan mungkin akan ada part 2 bagi video yang akan datang. Sekiranya ada beberapa lagi momen ataupun episod yang saya akan kongsikan bersama korang semua. So insyaAllah kalau ada momen-momen yang saya rasa menarik ni untuk saya kongsikan, saya akan buat untuk part 2 pula. So kalau korang berminat untuk part 2 macam biasa, boleh komen nak di bawah, insyaAllah saya akan usahakan. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi menonton. Kalau saya ada sebarang kekurangan atau kesilapan, saya minta maaf. Dan kalau korang ada info-info menarik, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi